Pernahkah Anda dengar ajaran ini? Jangan khuatiri hari esok, kerana ada cukup hal yang dikhuatirkan pada hari esok. Cukuplah kesusahan hari ini. Tidak usah ditambah lagi. Teks ini dipetik daripada Matius bab 6 ayat 34. Sekiranya kita hanya baca ayat ini, ia seolah-olahnya suatu ajaran tentang pengurusan kekhawatiran atau keresahan. Tetapi sebenarnya ayat ini hanya sebahagian kecil daripada satu ajaran yang lebih besar dan kaya. Dalam video ini saya akan lihat ajaran ini dalam konteks sastranya untuk mendapat gambar yang lebih menyeluruh tentang ajaran Yesus ini. Bagi tujuan ini kita perlu baca bermula dari ayat 24 hingga ayat 34. Tidak seorang pun dapat menjadi hamba kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan menghina yang lain. Demikianlah kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Oleh itu, jangan khawatir akan hidup kamu. Apa yang akan kamu makan dan minum, atau apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih bernilai daripada pakaian? Lihatlah burung di udara yang tidak menyemai benih, tidak menuai tuaian dan tidak mengumpulkan hasil di dalam jelapang. Tetapi Bapa kamu yang di syurga memelihara semuanya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung? Siapakah antara kamu dapat memanjangkan umur walaupun sedikit dengan mengkhawatiri hidupnya? Mengapa kamu khawatir tidak mempunyai cukup pakaian? Lihatlah bunga-bunga di padang yang tidak bekerja atau menenun. Tetapi Raja Salomo dengan segala kekayaannya pun tidak berpakaian seindah bunga-bunga itu. Jika Allah menghiasi rumput di padang yang ada hari ini lalu esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan memberi kamu pakaian? Tetapi kamu kurang percaya kepada Allah. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, atau apa yang akan kamu pakai. Semua perkara itu sentiasa dikhawatiri orang yang tidak mengenal Allah. Bapa kamu yang di syurga tahu bahawa kamu memerlukan semua itu. Sebaliknya, utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendaknya. Lalu Allah akan memberikan semua itu kepada kamu. Oleh itu, jangan khawatiri hari esok kerana ada cukup hal yang dikhawatirkan pada hari esok. Cukuplah kesusahan hari ini. Tidak usah ditambah lagi. Gambaran yang Yesus berikan itu amat relevan bagi pendengar-pendengarnya. Dia kata, burung tidak menyemai benih, tidak menuai tuaian, dan tidak mengumpulkan hasil di dalam jelapang. Tetapi inilah kerja kebanyakan orang buat pada zaman itu. Mereka petani. Dan ramai yang bukan petani bekerja sebagai buruh ataupun tukang yang menghasilkan barangan seperti tembikar, perabot, pakaian, dan lain-lain. Ayat 24 menyampaikan tema utama ajaran ini, iaitu kita tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Inilah tesisnya. Seterusnya kita dapat lihat satu unsur utama yang digunakan untuk menghuraikan tesis ini. Ia amat ketara sekali adalah tentang kekhawatiran. Kita dapat lihat unsur ini di dalam ayat 25, katanya, oleh itu jangan khawatir akan hidup. Ayat 28, mengapa kamu khawatir? Ayat 31, jangan khawatir. Dan juga ayat 34, oleh itu jangan khawatiri hari esok. Juga dalam ayat 27, ia menjelaskan bahawa tiada gunanya mengkhawatiri hidup. Ia tidak memanjangkan umur walaupun sedikit. Ia tidak membawa apa-apa hasil. Apabila kita kaitkan unsur ini dengan tesisnya, kita dapat menyimpulkan perlakuan khawatir akan hidup itu satu bentuk kita boleh menjadi hamba kekayaan. Bila Yesus berkata, tidak seorang pun dapat menjadi hamba kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan menghina yang lain. Demikianlah kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Bagi mereka yang dengar pada masa itu, mungkin mereka fikir, saya hamba Allah dan bukan hamba kekayaan. Saya tidak ada dua tuan. Allah lah satu-satunya tuan saya. Tetapi apabila perlakuan khawatir akan hidup digunakan untuk menjelaskan tesis itu, kebanyakan pendengar Yesus sedar bahawa kemungkinan besarnya mereka memang ada dua tuan dan telah menjadi hamba kekayaan. Kerana kebanyakan orang pada zaman Yesus hanya mempunyai barangan keperluan seperti makanan, minuman dan pakaian yang hanya cukup untuk tempoh yang pendek sahaja. Oleh itu, mereka sering khawatir akan masa depan mereka.
Hakikatnya mereka ada banyak sebab-sebab untuk khawatir dalam hidup. Mereka khawatir berlakunya kemarau, kebuluran dan peperangan yang memang kerap berlaku di kawasan itu. Mereka perlu bayar cukai yang amat berat, bayar sewa yang tinggi bagi tanah yang mereka kerjakan. Ramai daripada mereka juga harus menjelaskan hutang. Dan semuanya bergantung kepada tuaian musim itu. Seringnya sebahagian besar daripada tuaian mereka perlu disimpan sebagai benih bagi tanaman musim depan. Selalunya mereka terpaksa makan benih-benih itu. Jadi mereka perlu pinjam daripada orang lain semasa mereka menjemai benih. Maka menjadi berhutang. Oleh itu mereka selalunya dalam kekurangan, mereka kekurangan barangan keperluan, dan bila mereka ada barangan keperluan yang mencukupi, mereka tetap akan khawatir jika mereka ada akan kekurangan semua itu pada musim depan. Dalam ajarannya, Yesus menjelaskan bagaimana khawatir akan hidup itu dapat dikaitkan dengan menjadi hamba kekayaan. Pertamanya, ia menunjukkan bahawa seseorang itu kurang percaya kepada Allah. Dalam ayat 30 katanya, tetapi kamu kurang percaya kepada Allah. Kalau Allah dapat memelihara burung di udara dan menghiasi rumput di padang, pastilah dapat Allah memelihara manusia yang jauh lebih berharga daripada burung dan rumput. Jadi khawatir akan hidup itu satu tanda kita kurang percaya kepada Allah. Seakan-akan dia dapat memelihara burung dan rumput yang tidak bekerja, tetapi tidak dapat memelihara manusia yang bekerja. Seterusnya, khawatir akan hidup juga dikaitkan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 32 berkata, semua perkara itu sentiasa dikhawatiri orang yang tidak mengenal Allah. Jadi apa yang dicerminkan oleh perlakuan khawatir akan hidup ialah kekurangan dalam kepercayaan kepada Allah. Dan lebih parahnya, ia menunjukkan seseorang itu langsung tidak mengenal Allah seperti bangsa-bangsa lain pada masa itu. Dengan itu, setiap kali kita khawatir akan hidup, kita menjadi hamba kekayaan. Bila kita khawatir akan hidup, kita mengasihi kekayaan dan membenci Allah. Setiap kali kita khawatir akan hidup, kita menjadi setia kepada kekayaan dan menghina Allah. Semua ini adalah jelas dari mulanya, dari ayat 24. Dan seterusnya, Yesus ajar bahawa Bapa kita di syurga tahu keperluan kita. Jadi respon yang sesuai bagi kita yang percaya kepada Allah apabila kita menghadapi keperluan hidup ialah tetap mengutamakan pemerintahan Allah dan lakukan kehendaknya. Kerana kita percaya kepada Allah, percaya bahawa Allah akan memberikan semua itu. Dengan berbuat demikian, kita menaklukkan kekayaan di bawah Allah dan bukan sebaliknya. Sebenarnya tema mengutamakan pemerintahan Allah dan kehendaknya muncul dengan agak kerap sekali dalam Injil Matius. Contohnya, ia ada dalam doa Bapa kami. Ia juga ketara apabila Yesus berdoa di Getsemani. Dan ia juga ada dalam ajaran-ajaran Yesus sepanjang pelayanannya. Kita juga harus sedar bahawa ajaran ini adalah sebahagian daripada khotbah di bukit yang kerap sekali mendedahkan bagaimana perlakuan seharian kita bercanggah dengan pengakuan kita. Kita tidak bunuh orang, tetapi kita marah terhadap saudara kita. Kita tidak berzina dengan tubuh, tetapi kita lakukannya dalam hati. Jadi dalam ajaran ini, ia menunjukkan walaupun kita anggap kita hanya hamba Allah, tetapi sebenarnya telah menjadi hamba kekayaan kerana kita khawatir seperti orang yang tidak percaya kepada Allah dan orang yang tidak mengenal Allah. Dalam musim COVID-19 ini, kita akan ada banyak sebab-sebab untuk khawatir akan hidup. Kita perlu bayar cukai, sewa, bayaran beransuran bagi pinjaman bank. Dan apa yang tertinggal itu mungkin tidak banyak. Mungkin kamu rasa musim ini seperti musim kemarau dalam pekerjaan dan perniagaan kamu. Ramai orang perlu membuat pinjaman untuk meneruskan hidup. Hal ini boleh menyebabkan semua orang, termasuk yang kekurangan dan juga yang ada lebih, untuk khawatir akan hari esok. Kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Tetapi kita tetap ada satu sebab untuk tidak khawatir akan hidup, iaitu kita percaya kepada Allah dan kita kenal Allah. Ajaran Yesus tetap benar hari ini. Oleh itu kita boleh terus mengutamakan pemerintahan Allah dan lakukan kehendaknya kerana kita yakin bahawa Bapa kita di syurga tahu keperluan kita dan Dia akan memberikan semua itu kepada kita. Apa yang kita perlu buat ialah tetap setia kepadanya dan bersandar kepadanya. Oleh itu, jangan khawatiri hari esok. Kerana ada cukup hal yang dikhawatirkan pada hari esok. Cukuplah kesusahan hari ini. Tidak usah ditambah lagi.
Semoga Allah menolong kita mengikuti teladan Kristus dalam musim ini dan seterusnya.